Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Riza Atiq Abdullah, Orang Kaya Rahmat, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Yang dihormati Profesor Dr. Muhammad Amin Ambi, Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran. Timbalan-timbalan pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran, pegawai-pegawai kanan universiti, seterusnya para peserta K-Inovasi UKM, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, sama-sama kita ucapkan dan kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2015 yang diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Dewan yang penuh bersejarah ini. Bagi memberkati perjalanan majlis kita pada pagi ini, dengan segala hormatnya majlis menjemput Dr. Muhammad Zain Sulaiman daripada Pusat Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم يا علام يا عليم، إنا نسألك علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ولسانًا ذاكرًا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas, bagi mengembangkan keupayaan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Oleh itu, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menangani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih, Doktor. Hadirin yang dihormati sekalian, kita semua amat bertuah kerana pada pagi ini kita berpeluang untuk bersama-sama mendengar ucap tama daripada Datuk Naib Chancellor serta menyaksikan perasmian program K-Inovasi yang julung kali diadakan di UKM pada kali ini. Ingin saya berkongsi di sini, sejak bermulanya Kongres Pengajaran dan Pembelajaran yang telah bermula pada tahun 2009 sehingga 2013, penganjuran program ini telah diadakan di hotel-hotel di seluruh negara kita. Namun pada tahun ini, pihak penganjur telah menampilkan sedikit kelainan dengan menyambut baik hasrat Datuk Naib Chancellor untuk melaksanakan program K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran ini di dalam kampus universiti yang kita cintai ini. Tahniah diucapkan kepada pihak penganjur dan urus setiap program.
Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Datuk Naib Chancellor bagi menyampaikan ucap tama beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati rakan TNC yang berbahagia, Prof. Dato' Insinyur Dr. Riza Atik Abdullah Oki Rahmat, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa, merangkap pengerusi K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UKM. Saya mungkin tak nampak beberapa timbalan-timbalan Naib Chancellor, mungkin ada beberapa program yang lain. Dekan-dekan yang turut hadir bersama pada pagi ini, pegawai-pegawai pengurusan utama, Profesor Dr. Muhammad Amin MB, Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran, jemputan penceramah dan juga pengucap tama. Tadi saya bertemu mana Prof. Abdul Karim daripada USM, para pensyarah, warga kampus yang saya hormati dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu program yang penting, begitu penting sekali, iaitu Majlis Perasmian K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran. Yang pentingnya bukan Majlis Perasmian, yang pentingnya adalah K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran. I said it wrong just now. Kadang-kadang bila terbaca teks tu, konteks dia jadi agak berbeza. Saya percaya dengan usaha yang kita laksanakan ini, kita akan benar-benar dapat memastikan bahawa satu daripada tanggungjawab yang amat penting dan utama bagi kita dapat kita laksanakan dengan cemerlang, iaitu untuk menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi. Selaras dengan usaha untuk, ini yang selalu saya cakaplah, mencabar kelaziman, Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran kali ini berjaya menganjurkan K-Inovasi ini sebagai kesinambungan kepada Kongres Pengajaran dan Pembelajaran yang diadakan setiap tahun sejak 2009. Kita ucapkan tahniah dan tepukan satu untuk PPTP. Bagi saya, bila mana menariknya, in fact pagi ni pun saya ada bincang beberapa rakan-rakan, saya personally saya merasakan I like change. Saya suka perubahan dan saya merasakan kalau setiap kita sentiasa memikirkan bagaimana cara baru, what else that we can do, apa lagi yang kita boleh buat dengan cara yang berbeza, insya-Allah kita akan terus terkehadapan. Untuk warga UKM khususnya, kita semua sedia maklum, kalau yang terpahat di banyak tempat dan juga dalam buku-buku tahunan kita, ada situ misi dan visi, antaranya adalah untuk menjadi sebuah universiti yang mendahului zaman. Dia mendepani, melangkah depan daripada masyarakat dia. Bagi saya itu satu tuntutan yang amat besar, dan menariknya visi dan misi ini telah digarap beberapa tahun yang lama dulu. Satu tuntutan kepada UKM bahawa kita mesti sentiasa untuk bersedia untuk membuat perubahan dan membuka ataupun push the frontier forward. Dalam konteks K-Inovasi hari ini, saya percaya program-program yang dianjurkan dan kandungan-kandungan K-Inovasi ini adalah satu manifestation bahawa PPTK ini bersedia dan menggalakkan kita untuk membuat perubahan yang besar. Kita semua sedia maklum bahawa penganjuran K-Inovasi ini untuk merancakkan lagi agenda transformasi pengajaran dan pembelajaran supaya dapat menyediakan wadah bagi menggalakkan semangat berinovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
pelbagai program-program diadakan, antaranya mungkin sebahagiannya insya-Allah saya juga akan cuba hadir. In fact pagi ni saya clear jadual saya so that saya akan berada di sini sampai at least 12 tengah hari. No, I really want to see. Bagi saya ini penting. Ini adalah satu elemen yang amat penting. Mungkin rakan-rakan semua mungkin kalau boleh saya berkongsi sedikit dalam plan pembangunan pengajian tinggi yang akan datang kalau tidak berubahlah, ya. The latest version yang saya lihat, dalam itu dia ada menyebut tentang kecemerlangan akademik ini akan diubah ataupun akan diperluaskan. Dia kata dari 1 track kepada 4 track, iaitu sekarang ini ada 4 dimensi kecemerlangan yang akan dianjurkan ataupun pengiktirafan akan dibuat ke arah 4 perkara ini. Pertamanya ialah pengajaran dan pembelajaran. Teaching and learning. Kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seorang ahli akademik yang berwibawa akan mampu menonjolkan kewibawaan dan kesarjanaan dia dalam konteks bagaimana dia menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sebagai satu yang amat istimewa. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dalam konteks penyelidikan dan inovasi. Of course, perkara ini juga penting, terutama dalam konteks kita sebagai sebuah universiti yang meneroka ilmu, memberi impak kepada masyarakat dan membawa universiti ini terus ke hadapan. Yang ketiganya adalah dalam konteks kepimpinan dan pengurusan. Jadi berarti seorang ahli akademik boleh dilihat kecemerlangannya di dalam konteks kepimpinan dan pentadbiran untuk menjadikan universiti itu beroperasi dengan lebih hebat dan cekap. Jadi berarti kalau kita meletakkan diri kita dalam konteks umpamanya kepimpinan, kedekanan, pengarah, memimpin universiti dalam konteks-konteks yang tertentu, sukan sekalipun memimpin dalam sukan dan sebagainya, kita boleh dinilai kecemerlangan kita dalam konteks ini. Dan yang keempatnya iaitu jalinan kita dengan pihak industri dalam konteks practicing the knowledge, dalam konteks untuk merapatkan lagi hubungan di antara universiti dan industri dan membawa amalan-amalan terkini ini supaya dapat diterjemahkan dalam konteks pembangunan negara, meningkatkan kecemerlangan ekonomi dan sebagainya. Jadi pihak kementerian, saya bukanlah bercakap on pihak kementerian, based on amanat awal tahun dahulu, Datuk Seri Zaini KSU 2 kementerian telah menjemput semua naik chancellor dan beliau berkongsi amanat ini. Jadi that's why I think I better share this with all of you. Bahawa 4 kecemerlangan ini adalah satu paradigma yang baru. Jadi berarti tidaklah kita hanya diberi satu pintu saja ataupun just one window of excellence. We can excel in all 4 areas. Maybe in one, meaning that you can do 4 if you want, ataupun setidak-tidaknya satu yang kita boleh iktirafkan sebagai kecemerlangan. Jadi dalam program Kenovasi ini, kita ada forum bicara tokoh pemenang anugerah akademik negara pengajaran. Ini yang bagi saya satu ruang yang istimewa. Kita semalam pun kita berbincang dalam ini UKM semua kan, saya cerita sikitlah hal UKM kan, Prof, so you have to listen a bit about UKM lah. Kita akan rebrandkan anugerah inovasi yang kita buat tiap-tiap tahun. Jadi anugerah inovasi kita ini bukan sekadar satu majlis yang biasa-biasa, tetapi benar-benar kita nak mencari orang-orang ataupun individu warga UKM yang benar-benar hebat. Probably we are still working on it, but one of the idea ialah kita tak mau jadikannya sebagai satu yang seolah-olah kita laksanakan for the sake of doing it. We want to make sure that pemenang-pemenang anugerah, terutamanya anugerah yang hebat-hebat ini, selepas menerima anugerah itu juga akan go around the campus, berkongsi pengalaman dan berkongsi kepakaran supaya orang lain dapat lihat bagaimana cara you laksanakan. Dan kita akan olahkan balik anugerah inovasi ini dalam konteks 6
keberhasilan strategik yang kita sedang war-warkan and push the entire university moving toward these 6 keberhasilan ini. Jadi bicara tokoh pemenang anugerah akademik negara ini adalah satu program yang bagi saya menarik, akan membicarakan tentang bagaimana untuk mentransformasikan pengajaran dan memperkasakan pembelajaran. Dan pastinya Prof. Amin sendiri, pengarah PPTP kita, merupakan the good thing he's a penerima sulung. Abang Long lah kiranya dalam konteks anugerah akademik negara. Tahniah kepada semua pemenang-pemenang anugerah akademik yang pengajaran yang ada bersama. Banyak program-program yang akan diadakan dalam 2 hari ini. Kita ada pameran amalan terbaik inovasi pengajaran dan pembelajaran. Tadi pun bila saya masuk dalam tadi nampak ada beberapa fakulti nampaknya bersungguh-sungguh nak memastikan bahawa mereka dinobatkan sebagai yang cemerlang. Jadi saya nanti lepas ni kita tengoklah apa dia hasilan-hasilan yang mereka akan paparkan. Banyak perkongsian kita akan buat. Antara fakulti bagaimana pengajaran kita we must promote this sharing. Mesti promote sepanjang tahun. Ada amalan-amalan yang istimewa dalam fakulti-fakulti tertentu yang mungkin boleh diamalkan dalam fakulti lain. Sebab itu kita di awal tahun lepas bila saya mengambil alih tanggungjawab ini, antara yang kita promotekan ialah kita menggalakkan ahli-ahli akademik untuk tampil ke hadapan secara sukarela untuk merasai a short visiting assignment to another faculties. Kalau tak mau pergi selama-lamanya pun bukan nak suruh pergi selama-lamanya. Have the feel of being in medical faculty for 6 months. Have the feel bagaimana untuk berada, let's say seorang di fakulti ekonomi, berada di fakulti kejuruteraan selama 6 bulan. Cukup. At the moment, saya faham Datuk Reza kata ada 15 takers. Lebih kurang 15 orang. 15 daripada 2,300 lebih mungkin. We want to see more. Because ilmu ini dia tidak duduk dalam bidang dia sahaja. Kaedah-kaedah terbaik itu boleh kita lihat daripada kaedah-kaedah amalan universiti lain. Profesor Dean Noria, the Dean of Harvard Business School. Everyone tahu kan tentang Harvard Business School, mereka use case study untuk pembelajaran mereka. Over there is very serious. Kalau you pergi dekat satu dinding yang besar itu, dia akan senaraikan nama-nama pensyarah dia, profesor akademik dia, dan antara yang dia senaraikan dulu ialah what are the cases that you have written. Because they subscribe to it, they believe in it. No one teach menggunakan buku. Tak tahulah, saya duduk setahun di sana dekat Kennedy School, tak ada siapa pun menggunakan buku because they really believe in the case teaching. But one day, Dean Noria, dia pergi ke hospital di Boston. Ini is also written. I think yang hantar pada saya ni pustakawan yang yang sebelum ni. So dia pergi, dia tengok, dia bawa saudara dia datang ada sakit di hospital, and then along the way dia nampak medical students are rushing and moving in and out in the hospital and working with the real patient. Ya, rakan-rakan perubatan kita mungkin boleh share more lah. Dan dia terfikir, kenapa pelajar-pelajar medik boleh belajar dengan orang yang betul-betul sakit? Kenapa pelajar bisnes belajar dengan kes orang sakit ataupun perniagaan sakit? Kenapa tidak menggunakan perniagaan sebenarnya sebagai satu daripada kaedah pengajaran? Jadi, they are challenging themselves. They are great schools, but they always want to think better and how to do it. Inilah menerokai frontier yang baru. Of course, kalau saya boleh bayangkan, Dean Noria ni kalau dia balik ke Harvard Business School, dia kata to the professors, okay, from now onward, we are going to teach working with the real business. I'm very sure many of faculty member kata, susah ni, nak cari syarikat macam mana? Pegawai tak cukup ni. Jadi kita pun macam tu juga mungkin. Tetapi they really meant it. Baru-baru ni, I don't know, many of you probably get it, Google.
Google punya CEO, if I'm not mistaken, Google atau Microsoft, dalam satu seminar yang penting yang berlaku, just I think about few days back, challenging the convention, sorry I have to say about my faculty, my school, challenging the convention of MBAs. Dia kata cara MBA sekarang ni will not serve the needs of the industry. So now how do we respond to that? Jadi bagi saya penting untuk kita membuat perkongsian ini. You know, very important. Dalam UKM ni pun sendiri banyak peluang-peluang untuk kita belajar, melihat amalan-amalan terbaik rakan-rakan kita. There are so many good experiences dalam universiti sendiri. Jadi kalau boleh kita promotekan itu adalah satu yang baik. Kita juga akan adakan ni satu yang saya ingat lagu saja Nano, rupanya bengkel Nano. So, saya pun cuba memahami bengkel Nano. The idea is that you go very quick, you get 4 skills. Jadi kita nak lihat bagaimana, you know, satu kaedah pembelajaran ataupun pemahaman PNP, pengajaran dan pembelajaran ini dengan cara ringkas, padat dan cepat. So mungkin kita boleh brand ini sebagai bengkel Nano RPC. Ringkas, padat, cepat. Because many of the new things ini, kadang-kadang kita rasa macam susah nak buat ni. So many of us, including me, stuck dengan the old ways sometimes. Kadang-kadang saya tanya Datuk Reza, macam mana you buat ni? Mudah sangat tengok, you balik-balik ambil gambar tu, masuk YouTube dengan lagunya sekali. Dia kata mudah saja. Jadi mungkin tak tahulah, mungkin in front of me are all people yang already there lah. Tetapi saya merasakan masih ramai lagi kita yang agak teragak-agak untuk masuk ke dalam era-era baru ini, konteks-konteks pengajaran dan sebagainya. Dan banyak kita ada hari ini dalam this bengkel Nano in 25 minutes. Very interesting. 8 bengkel akan diadakan secara selari. 2 sesi bagi setiap pakar. Jadi dapat kita lihat bagaimana mereka laksanakan. There will be also pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran. You see, this is really K-inovasi, carnival inovasi, peringkat individu yang akan juga basically berkongsi dan kita nak lihat bagaimana ahli-ahli akademik kita berkongsi kaedah-kaedah pengajaran mereka yang baru. Saya ingat dulu saya rasa di FSSK ada group of pensyarah yang mengajar menggunakan movie or something like that. You know, they deliver the subject. You know, I've seen gurus of leadership mengajar leadership dengan menggunakan macam puisi, something like that. Dulu kita ada seorang rakan kita, bukan lagi dengan UKM, Dr. Yahya Majri. I don't know how many of you remember him. I think he left, he was with OUM for a while dan sekarang saya tak pasti di mana. Dia ni seorang peminat muzik. Pengajaran dia, kelas dia mengajar operation science ataupun management operation ataupun statistik. Saya sayang saya tak dapat simpan tu. Kelas dia, lecture dia rap. You know, every year masa tu di fakulti pengurusan perniagaan. Mungkin rakan-rakan FPP kalau ada sini masih ingat. For many years, he is the so-called pensyarah popular di university, di fakulti. Because kaedah pengajaran dia berbeza. Cumanya of course kita nak tengok keberkesanan lah. Tetapi interestingly maksudnya dia cuba menarik minat pelajar-pelajar to make them feel like I don't want to miss this class. Because kalau I miss this class, tak dapat tengok Dr. Yahya ni do the raps. Jadi itulah creativity. Kadang-kadang memang kita nampak macam ni nampak benda pelik-pelik ni. Tapi sometimes whenever you do something like that, it create excitement and you are touching the hearts of people in front of you. Jadi kita akan ada macam-macam program lah, bicara tuntas dan sebagainya. I know that this speech yang being prepared ni begitu baik sekali. Cumanya saya nak ambil sedikit 2-3 minutes ni. Kita telah meletakkan 6 keberhasilan strategik UKM.
everything that we do di UKM, baik dalam apa jua bentuk aktiviti dan inisiatif, kita nak memastikan bahawa keenam-enam bidang keberhasilan ini akan ditekankan, ya, supaya you can put yourself in one of the 6 areas tadi. Dan yang pertamanya, kita tahu bahawa yang pertama ialah untuk menghasilkan graduan yang so-called berkualiti tinggi, beraspirasi kebangsaan, berdaya kompeten, kreatif dan sebagainya. There is no other option for us other than, kalau kita nak jadi sebuah universiti yang cemerlang, tak ada pilihan lain selain daripada pertamanya syarat wajibnya ialah kita menghasilkan graduan yang bernilai tinggi. We will never be excel, tidak akan direcognize kalau kita tidak dapat menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi. Graduan yang mana majikan ataupun pihak luar, stakeholders are looking for. Saya selalu membayangkan that kalau yang kita katakan graduan UKM ni macam mana agaknya? Boleh tak orang mengenal pasti dari jauh cara dia bercakap ke, cara dia berhujah ke, cara dia bertanya soalan ataupun kesediaan diri dia itu bahawa this must be pelajar UKM. Karakter yang kita bina dalam pelajar-pelajar kita very important. Dan di sinilah pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan. Sometimes saya still ada tanda soalan yang besar. What is actually truly happen in the classroom? Apa sebenarnya yang berlaku? Masuk classroom itu bukan berarti berada dalam bilik kuliah, tetapi the interaction yang kita ada di antara kita sebagai ahli akademik yang nak membentuk graduan yang akan kita hasilkan. Dalam retreat kita dengan ahli-ahli LPU, lembaga pengarah kita, so many of them are asking. Basically they are asking us, siapa yang bertanggungjawab untuk membentuk karakter dan mindset pelajar-pelajar ni dalam UKM? Of course kita bagi ilmu bidang, itu memang kita bagi. Saya tahu kita ada very good curriculum, very good maksudnya delivery of subject, disiplin sebagainya. But at the end of it, we are building the person. Because let us accept that sometimes tak semua yang kita latih hari ini dia akan end up jadi apa yang kita latih. Saya ambil satu contoh. Ketua Pengarah Penjara Malaysia adalah graduan Fakulti Ekonomi. Di mana yang ekonomi ajar pasal penjara ni? Di mana? Other than that person ada certain capabilities inside the person itu. Ini yang kita nak tekankan. Di samping kita memberi ilmu-ilmu bidang yang khusus, yang merujuk kepada ijazah kita masing-masing, program-program akademik, which is important. I'm not saying it's not important. Tetapi bagaimana dalam masa yang sama, kita dapat terapkan karakter, sikap di kalangan pelajar itu. So that pelajar-pelajar UKM ni dia stand up bila dia bangun, dia memang nampak berbeza. Saya menanti-nanti hari di mana kalau boleh bila berjumpa dengan ketua-ketua organisasi di luar sana, baik perkhidmatan awam ataupun swasta, kalaulah teringin sangat nak tunggu hari yang seorang daripada a reputable person out there come and say, Azlan, yesterday I interview students, UKM students. Oh, bagi saya hari itu dah selesailah antara tugas besar saya. Tapi tak dengar lagi. Baru-baru ni ada dengar sikit. Umpamanya ada satu syarikat besar is bidding ataupun menjemput beberapa syarikat perakaunan untuk for all this GST dan sebagainya. So katanya 4 syarikat datang dan membuat pembentangan dan keempat-empat pembentangan itu graduan UKM. Dia kata hebat. Saya seronoklah. InsyaAllah kalau saya dapat this kind of statement yang powerful. These are people who endorse our quality. In addition to all those ranking dan sebagainya. Sebab tu penting, kita mesti ada people who speak on our behalf.
That's why sebab ni saya minta daripada dekan-dekan, kalau boleh di setiap faculty, please identify, let's say about 5 of your most reputable stakeholders. Okay, kita ada banyak partners, but we only need 5 reputable partners yang boleh mengesahkan kualiti kita. Saya bagi contoh lah. Tak apa kita menyebut nama. After all, this person is our honorary punya pemegang ijazah kehormat kita. Tan Sri Wan Zahid. Kalau you dapat duduk dengan Tan Sri Wan Zahid, you boleh rasa keyakinan dia terhadap kehebatan UKM dalam konteks kita menangani alam sekitar. Fakulti Kejuruteraan, Datuk Sharifah. Saya ingat sekali dia datang tengok satu projek penyelidikan dalam hutan tentang all this carbon dan sebagainya. Saya datang lewat sikit, dia keluar-keluar, dia kata kat saya, "Oh, this is world class. This is world class. Ini, you must tell everybody ni. You all buat ni." You know, kalau ada 10 Tan Sri Wan Zahid, kalau setiap fakulti ada seorang macam Tan Sri Wan Zahid, kalau ada 5 orang lagi bagus. Who will say that this is the faculty that is actually really serving the interest that we have. Saya bayangkan, saya ada fakulti ekonomi dulu, kalaulah Tan Sri Zeti, Governor Bank Negara, one day stand up and say that it is all UKM fakulti ekonomi yang really address our problem. Tutuplah THE dengan QS semua tu. Ranking-ranking tu tak pakai dah. Sebab ada 5 tokoh dalam negara yang endorse your quality loud and clear. They are the people who see you work. They are the people who benefit from you. They are the people who receive your students and feel that, well, you have delivered. Kenapa kita bergantung, jauh dekat sana, dekat London ke, saya pun tak tahu pejabat kat mana. Tiba-tiba dia bagi ranking kat kita, dia kata you makin baik, you makin buruk. Dia tak tahu pun apa kita buat. Bukanlah saya kata tak penting, cumanya kita sebenarnya ada banyak lagi venue yang sebenarnya untapped, yang membolehkan kita meyakinkan everybody that we have delivered. And we have it. Semua fakulti ada kehebatan. Saya baru-baru ni pergi dengan Prof. Hazita dengan IDFR, Institute for Diplomatic and Foreign Relations, yang melatih duta-duta. Dah 15 tahun FSSK ada program dengan satu reputable bodies in Malaysia yang melatih duta-duta. Make them as our speakers. Kalaulah dia kata semua duta mengikuti program dekat FSSK, siapa berani kata program kita tak bagus? Tell me, who will say that? Kalau semua ketua polis negeri come and say that saya benefit daripada program yang saya ikuti di UKM, who else can deny that we are delivering? Ini satu lagi dimensi yang perlu kita work on. Banyak orang yang bila saya berjumpa katakan bahawa you have a lot of good stories, but you never tak cerita pada orang. Ini dah melalut sikit kan? Tetapi anyway, at the end of it, pengajaran dan pembelajaran ini are touching. Every year, Dewan ini menyaksikan 8,000 orang pelajar naik ke pentas ni. Saya dah 2-3 tahun ni dapat bertemu dengan pelajar pada dia orang punya Dewan. Semua pelajar, tahun 1, tahun 2, tahun 3 sekarang ni, pertama dia orang tahu the red umbrella. Keduanya, saya dah kata bila you naik, insyaAllah kalau panjang umur, saya duduk dekat kerusi situ, you kena tengok mata saya, tell me whether you punya quality telah meningkat ataupun tidak. They are hungry. But when they are hungry, where do they go? Saudara-saudari adalah orang-orang yang boleh mengenyangkan pelajar-pelajar ni. They need that. They are hungry. We dekat Chancellery dan pengurusan, we make them hungry. Kalau boleh biar dia selapar-laparnya. Dia hanya ada 3 tahun untuk mengenyangkan diri dia. Dan all the chefs are right in front here. Cook your program. Cook. Put up a good menu. Put up a menu that they have never tested before. Put up a menu that will make them surprised.
That feel like, I want more. You know, kita pun semua orang, kita ada restoran-restoran yang kita ada ulang alik. Sedap sangat. Kalau boleh kuliah-kuliah kita, pengajaran-pengajaran kita macam itulah sifatnya. Pelajar kata, wah sedap betul masuk kelas ni lah. Itu yang kita nak dengar. Kalau setakat dia bagi markah 4/5 tu, not yet. Itu sebab dia nak daftar kursus next semester. What we want is they talk about you. They talk about this class. This class is so great. Jadi saya harap dengan, anggap itu pitching saya lah. Anggap itu tuntas, saya punya tuntas lah. Dan saya harapkan program K-Inovasi ni akan berjaya menghasilkan apa yang disasarkan dan dapat memupuk semangat dan keinginan, kegairahan di kalangan kita untuk mewujudkan amalan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik di semua tempat, di fakulti, di institut, di pusat-pusat tanggungjawab yang lain. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Reza dan juga Prof Amin and all the team yang terlibat lah. Semua fakulti yang turut serta saya ucapkan tahniah. Semua yang meletakkan poster-poster masing-masing yang akan terlibat di dalam persaingan yang sengit mungkin insya-Allah dalam 2 hari ini, saya ucapkan tahniah. Dan semoga kita semua, usaha kita diberkati Allah SWT. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UKM dan juga melancarkan buku-buku pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan di UKM. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas perkongsian bersama kami semua. Majlis berikutnya akan diteruskan dengan persembahan montaj video K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran serta pelancaran buku. Sama-samalah kita saksikan.
Begitulah dengan persembahan montaj video sebentar tadi. Seterusnya majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Riza Atiq Abdullah Orang Kaya Rahmat selaku pengerusi K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2015 bagi menyampaikan cenderahati kepada Datuk Naib Chancellor. Dipersilakan. Terima kasih Datuk. Majlis sekali lagi mempersilakan Profesor Dato' Insinyur Dr. Riza Atiq Abdullah bersama Profesor Dr. Muhammad Amin untuk mengiringi Datuk Naib Chancellor ke acara seterusnya iaitu lawatan ke ruang pameran pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran dan ke ruang pameran amalan terbaik fakulti. Majlis mempersilakan. Hadirin sekalian juga dijemput untuk bersama-sama ke ruang pameran pertandingan inovasi dan amalan terbaik fakulti bagi turut sama melihat hasil cetusan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh para ahli akademik universiti serta untuk melihat amalan terbaik di fakulti.